Sebelum ini, admin telah merungkaikan tempat-tempat seram di Selangor seperti di Asrama Cybertel, ICT dan Menara U2. Ini yang anda perlu tahu supaya berhati-hati. Di sini admin senaraikan 5 tempat paling seram di Selangor bahagian 3. You are watching Top 5 Malaysia. Nombor 5. Jalan Puncak Alam. Jalan Puncak Alam atau telah diubah namanya kepada Persiaran Mohtarhari adalah kawasan jalan yang sering dikaitkan dengan pelbagai kisah seram. Kawasan Puncak Alam ini pada awalnya merupakan kawasan ladang kelapa sawit milik Felda dan kebanyakan pengguna jalan raya akan mengelak untuk menggunakan jalan ini pada waktu malam kerana jalan ini agak gelap dan sunyi dan dikelilingi hutan. Kebanyakan mangsa yang sering diganggu di Jalan Puncak Alam ini terdiri daripada pelajar-pelajar UiTM Puncak Alam. Selain itu, Jalan Puncak Alam ini juga sangat terkenal dengan kisah-kisah seram sehinggakan terdapat filem Jalan Puncak Alam yang ditayangkan pada tahun 2015 dan telah menceritakan kisah 2 orang pelajar UiTM yang diganggu ketika melalui jalan tersebut pada lewat malam. YouTube channel Nina Story juga pernah berkongsi cerita bahawa seorang perempuan yang pernah diganggu ketika melalui Jalan Puncak Alam. Ketika sedang memandu untuk pulang ke rumah, perempuan ini terserempak dengan lembaga yang sedang bertenggek di atas pokok. Menurutnya, hantu yang dilihat itu berwarna putih dan bersayap. Ia juga mempunyai mata yang berbentuk seperti ikan pari. Walaupun berasa seram dan panik ketika itu, dia cuba untuk menenangkan dirinya dan memandu seperti biasa. Apabila dia melepasi pokok tersebut, dia melihat lembaga itu terbang mengekori keretanya dan seakan-akan berada di atas bumbung kenderaannya. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, mulutnya tidak berhenti membacakan ayat-ayat suci supaya makhluk yang menumpang kenderaannya itu pergi dan tidak mengganggunya lagi. Selain itu, pelakon Shah Iskandar juga pernah berkongsi pengalaman seramnya ketika melalui Jalan Puncak Alam. Menurutnya, dia pernah diganggu di sekitar Jalan Puncak Alam ketika dalam perjalanan untuk mengambil kawannya pada waktu malam. Dan ketika di jalan itu, dia telah ternampak seperti kelibat putih di tepi jalan sedang berdiri tegak. Kemudian dia juga mendengar bunyi seperti wanita sedang menghasutnya. Suara tu memang saya rasa dekat sangat daripada dekat belakang kereta saya, lepas tu macam betul-betul dekat belakang telinga saya. Dan kemudian dia telah melihat ke cermin pandang belakang dan terlihat seperti lembaga putih. Orang perempuan, muka dia daripada macam just rambut bawah sebab gelap tak nampak. Time tu lah saya toleh, time tu lah terzam. Dia putih. Segala doa lah saya keluarkan, doa makan, doa kunut. Yelah, kita ni macam riak sangat, skeptikal, macam tak percaya benda-benda semua. Tiba-tiba macam ambil kau in your face dekat cermin, betul-betul belakang kau. Apa saya nak buat? Itulah antara kisah-kisah seram yang admin dapat rungkaikan di Jalan Puncak Alam. Nombor 4. Bukit Malawati. Jika anda Google sahaja Bukit Malawati, pasti akan keluar pelbagai kisah-kisah seram dan misteri yang dikaitkan dengan bukit ini. Bukit Malawati merupakan antara destinasi pelancongan di Kuala Selangor dan pada awalnya Bukit Malawati sebenarnya dibina untuk menjadi pusat pentadbiran dan ketenteraan pada zaman Sultan Ibrahim sekitar 1770-an. Kota ini kemudiannya telah diambil alih oleh Belanda namun berjaya ditawan semula oleh Kesultanan Selangor dalam masa yang singkat. Kini Bukit Malawati telah dipelihara dengan teliti di mana terdapat muzium, makam diraja, rumah api dan banyak lagi.
Terdapat pelbagai kisah seram dan gangguan yang dialami para pengunjung seperti meriam meletus dengan sendirinya dan juga penampakan pocong. Peristiwa meriam meletus secara sendirinya itu merupakan antara kisah yang paling misteri yang sering diceritakan di Bukit Malawati. Meriam yang diceritakan ini merupakan meriam yang terkenal iaitu meriam penggawa di makam 3 sultan. Meriam ini dikatakan pernah meletus secara sendirinya pada tahun 1961 dan 1976. Selain itu, ada juga yang mengatakan meriam penggawa ini sering meletus secara sendirinya setiap kali pertabalan Sultan Selangor yang baru. Antara kisah misteri lain di sini adalah kelibat lelaki berjubah putih dan hijau yang sering dilihat bersembahyang di surau terpencil di kawasan menara telekomunikasi di Bukit Malawati ini. Peliknya, kawasan tersebut merupakan kawasan yang berpagar dan tidak dibenarkan dimasuki awam. Jadi, lelaki berjubah yang sering dilihat itu sudah pastinya bukan orang biasa. Nombor 3. Kompleks PKNS Shah Alam. Kompleks PKNS Shah Alam merupakan pusat beli belah lama yang terletak di Persiaran Tasik Seksyen 14 Shah Alam. Bangunan ini telah dibina pada tahun 1970-an dan telah diubah suai untuk masih kelihatan cantik sehingga kini. Terdapat kisah yang diceritakan melalui channel Ikmal Hanif bahawa terdapat seorang bekas security guard di kompleks tersebut yang pernah mengalami pengalaman seram yang sukar untuk dilupakan. Menurutnya, setiap malam dari pukul 1 hingga 5 pagi, dia akan terdengar bunyi seakan-akan kedai-kedai di dalam kompleks tersebut sedang dibuka dan ramai pengunjung. Peliknya, apabila dia perhatikan CCTV, keadaan di dalam kompleks tersebut memang senyap dan tiada seorang pun berada di situ. Pada suatu malam dan jam menunjukkan pada pukul 3 pagi, ketika pakcik ini sedang meronda di dalam kompleks tersebut, dia terdengar suara seorang lelaki berkata, "Ya bang, nak beli apa?" Dia cuba mengendahkan suara tersebut dan meneruskan rondaannya, namun apabila dia tiba ke kawasan kedai menjual kain, dia sekali lagi terdengar suara seorang wanita seakan-akan memanggilnya. "Ya bang, cari kain?" Di tempat jual kain tu, dia terbunyi. Ada suatu suara perempuan pula kali ni yang cakap, "Ya bang, cari kain." Pak Gad ni pandang belakang, terus lari geng. Belakang kosong, tak ada orang. Dia terus lari keluar. Itulah antara kisah seram yang terdapat di kompleks PKNS Shah Alam. Nombor 2. Banglo SG. Banglo SG memang sangat terkenal di kalangan mereka yang tinggal di Petaling Jaya dan Banglo SG ini merupakan sebuah banglo yang ditinggalkan di kawasan Bukit Gasing dengan 2 buah kereta mewah yang tidak pernah dituntut sehingga sekarang, iaitu sebuah kenderaan Alfa Romeo dan Porsche. Di pagar rumah ini terdapat huruf S dan G yang merupakan nama kepada pemilik banglo tersebut. Terdapat beberapa versi kisah Banglo SG ini. Dan berdasarkan dokumen dari pejabat tanah, pemilik sebenar banglo ini merupakan Dr. Shihan Goh atau nama sebenarnya Raymond Goh. Menurut sebuah perkongsian pada forum Loyat mengenai banglo ini, terdapat dokumen yang ditunjukkan bahawa banglo ini telah digadaikan pada tahun 2013 dan kini masih dilelong pada harga 6 juta. Raymond Goh yang merupakan pemilik kepada rumah ini juga dikatakan kini berumur 62 tahun. Dikatakan pemilik rumah ini dikenali sebagai Master Goh yang merupakan seorang yang sangat handal dalam seni mempertahankan diri jiu-jitsu. Terdapat sebuah lagi versi cerita tentang Banglo SG di mana pemilik rumah ini dan isterinya dikatakan sentiasa bergaduh pada waktu malam kerana inginkan anak, namun isterinya mengalami sedikit masalah dan pada setiap malam jiran-jiran akan mendengar suara isterinya seakan-akan meracau dan menjerit seorang diri. Dan dikatakan isterinya bertambah tekanan apabila mendapati suaminya telah menjalankan hubungan sulit dengan seorang nurse di tempat kerjanya sehingga lama-kelamaan dia langsung tidak pulang ke rumah. Isterinya kemudian mendapatkan alamat dan info mengenai skandal suaminya itu dan menjemputnya ke rumah. Sedang berbincang bersama nurse tersebut, isterinya tidak dapat mengawal kemarahan dan telah memenggal kepala nurse itu dan meletakkannya di hadapan pintu rumah. Benar ataupun tidak, kisah ini masih tidak dapat dipastikan. Namun itulah cerita yang disampaikan tentang misteri Banglo SG ini.
Nombor 1. Highland Tower. In 1993, Highland Towers is tucked away in a green oasis on the east side of Kuala Lumpur, Malaysia's capital, and offers its residents magnificent views of the city. It was a lovely place to live. It was cooling, breezy, very quiet. Basically, we had a vertical compound. Bangunan Highland Tower memang merupakan antara lokasi terkenal untuk dikunjungi ahli paranormal sehinggakan terdapat filem seram dihasilkan berkaitan bangunan tersebut. Bangunan Highland Tower sebenarnya telah dibina sekitar tahun 1980-an dan merupakan antara kondominium mewah pertama di Malaysia. Ramai yang ingin tinggal di situ kerana dikelilingi suasana hutan dan sejuk berangin. Kondominium ini terdiri daripada 3 blok dengan 12 tingkat yang diduduki oleh kebanyakan golongan berada. Pada 11 Disember 1993, pukul 1.30 petang, warga Malaysia digemparkan apabila Blok 1 Highland Tower runtuh secara tiba-tiba. Runtuhan ini dikatakan berlaku akibat tanah runtuh besar yang terjadi disebabkan hujan lebat. Peristiwa ini telah meragut 48 nyawa, namun ada juga yang mendakwa bahawa runtuhan ini telah mengorbankan nyawa lebih daripada 55 orang. Pada tahun 2019, terdapat seorang YouTuber solo ambush pernah ke Highland Tower ini dan telah terakam kelibat seram berwarna putih ketika eksplorasi. Terdapat beberapa pengalaman seram yang pernah diceritakan berkaitan dengan Highland Tower. Antaranya ada di antara pasukan penyelamat operasi Highland Tower ini telah diganggu ketika tidur disebabkan mereka terjumpa sarung bantal bersulam emas ketika dalam sesi menyelamatkan mangsa Highland Tower. Ada juga kisah berkaitan seorang cikgu yang pernah tular di mana dia terjumpa dengan sebuah lembaga yang berbalut dengan kain putih dan berlumuran darah, iaitu seakan-akan pocong ketika dalam perjalanan pulang dari mengajar di sekitar kawasan Highland Tower itu. Itu sahaja video pada hari ini. Jom komen antara kelima-lima tempat tersebut manakah paling seram dan berikan sebab-sebabnya. Komen juga cadangan video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.